Pernah dengar tak, smartphone menyebabkan anak-anak kita berubah ke arah side yang lebih negatif, seperti melihat laman-laman web pecah ataupun melihat YouTube, kandungan-kandungan YouTube yang tidak sepatutnya, ataupun yang paling parah antaranya ialah apabila mereka membeli sesuatu apps di dalam Play Store dan dicas kat kredit kita ataupun masuk bil telefon kita jadi melambung. Pernah dengar? Jadi dalam suasana PKP hari ini memang hampir 24 jam anak-anak kita akan pegang telefon untuk pembelajaran. Tapi di side tepi yang kita terlupa lepas pandang ialah bagaimana gadget dan teknologi ini boleh memudaratkan jika kita tidak kawal dia. Okey, bersama saya Zamir dalam Misteri LSE channel YouTube. Yang belum subscribe, sila subscribe. Dan seterusnya, saya kongsikan satu app yang mungkin ramai dah tahu, tapi ini dia, Family Link. Bagaimana cara untuk kita melayari atau menggunakan teknologi atau apps ni? Okey, pertamanya telefon. Okey, telefon smartphone untuk anak kita, kita kena letak ataupun daftarkan ia akaun Google anak kita sendiri. Ciptakan satu akaun anak kita, akaun Google anak kita, letak nama, password dan segala macam yang kita kontrol. Dan yang paling penting ialah umur. Bila letak umur tu, mesti jelaskan umur kita, umur anak kita, yang ini 13 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah. Pemegang akaun yang bawah 13 tahun ini meminta izin daripada akaun parent, keluarga dia. Jadi dekat situ kita akan letak kita punya akaun Google dan dia akan secara automatik keluar untuk kita install Family Link. Okey, ada dua, satu smartphone anak kita, satu smartphone kita. Okey, untuk setup anak kita, setelah kita letak Google account dan kita download Family Link punya apps, dan kita juga akaun ataupun telefon kita juga, kita mesti download juga Family Link. Dia itu Family Link for parent untuk kita, Family Link for kid untuk anak kita. Jadi dua. Okey, setelah kita isi apa semua, jadi apa keistimewaan Family Link ni? Saya akan terangkan secara ringkas. Jom. Okey, baik. Tengok di sebelah, saya akan terangkan. Okey, ini telefon anak saya. Okey, ada tahu anak kita, ada apps Family Link di situ. Kita buka Family Links for Kid untuk dia. Setelah kita isi segala macam. Okey, ini Safia, dia punya account. Kemudian, okey, kita boleh tahu dia dekat mana. Kalau dia bawa handphone kita ke mana-mana, kita boleh pantau dia, location dia dekat mana. Okey, apps limit. Okey, review, kita review apps limit. Ini apps yang dia boleh download dengan keizinan kita. Kalau kita tak izin, dia takkan dapat download. Betul, nanti saya akan tunjukkan, dia takkan download. Banyak apps yang tak sepatutnya atau melalaikan, terlalu melalaikan. Jadi kita boleh pantau. Contoh macam Facebook, untuk budak bawah 12 tahun saya rasa tak sesuai bagi saya. Jadi saya block. Di tepi sini ada dot ni. Okey, kita boleh bagi laluan kat apps ni untuk dia download atau blocks. Kita boleh limitkan dia. Okey, nampak. Tapi untuk pemegang akaun Family Link ni, untuk for kid, untuk budak-budak ni, secara automatik dia tak akan dapat apps YouTube. Sebab YouTube ni banyak sangat kandungan yang pelbagai kan, yang kita tak boleh nak kontrol. Jadi mereka hanya dapat YouTube Kids. Dia orang boleh download YouTube Kids untuk pembelajaran atau kartun atau hiburan kanak-kanak, jadi YouTube Kids. Jadi ni apps-nya kita boleh kontrol. Okey, macam mana kita nak kontrol nanti saya beritahu. Jadi kita boleh pantau berapa jam mereka melayari satu hari ini, apps-apps demikian. Okey, kemudian apa lagi yang kita boleh kontrol? Okay, ini anak saya punya. Jadi saya bagi contoh satu, macam mana kita pantau mereka melalui App Store. Okey, buka Play Store.
Okey, buka Play Store. Kita ambil satu contoh. Okey, contoh dia nak game apalah, kita bagi nama Fantasy League ke. Okey. Bila dia nak install, okey, dia akan keluar kolom bawah tu yang kita tengok ask your parent. Dia akan tanya kita sebab kita pemegang akaun dia, pemegang amanat akaun dia lah kononnya lah kan atas dia. Jadi dia kata ask your parent, ask in message. Kalau dia tekan ask in message, kita akan dapat message walau kita duduk dekat kedai kopi atau tengah bekerja atau ke mana-mana. Jadi kita tahu dia nak download ni, apps ni. Sama ada message tu akan hantar, sama ada kita benarkan atau tidak. Kalau kita benarkan, dia terus boleh download. Kalau kita tak benarkan, dia tidak akan boleh download. Okey. Atau ask in person ni bila dia ada sebelah kita. Contoh dia dah nak download ni, dia tanya kita, okey ni ask in person ni, ayah macam mana kita nak buat. Jadi Google Play Store akan minta password kita, password Google kita. Kalau kita masukkan baru dia boleh lepas. Kalau dia tak masukkan, kalau kita tak masukkan, apps ni dia tak boleh download. Okey. Ini bagaimana kita kontrol. Pertama tadi kita boleh kontrol YouTube yang dia takkan boleh layari. Keduanya, dia takkan boleh beli install apa-apa apps tanpa kebenaran kita, dan juga untuk membeli sebarang pembelian di App Store. Yang banyak kata tiba-tiba akaun melambung, kena cas kad kredit, kena masuk dalam bil telefon sebab anak kita guna handphone yang ada akaun Google kita, dan dia boleh layari Play Store dan beli apa-apa guna akaun pembayaran Google kita. Bagaimana dengan Family Link for Parent? Okey. Family Link. Okey, baik. Untuk Family Link for Parent, okey, ni atas ni ada tulis Family Link. Ni saya control, saya buka Family Link. Okey. Okey, ni akaun dia. Safia. Okey. Akaun dia Safia. Location kita boleh tahu dekat mana. Okey. Boleh try again, dia akan beritahu okey ni Jalan Batu Putih, Batu Pahat. Ini handphone dia, saya boleh tahu kalau dia bawa handphone dia dekat mana, saya boleh detect. Ini seperti saya terangkan tadi, aktiviti-aktiviti dia kita boleh pantau. WhatsApp dia satu hari ni 1 jam 40 minit, album, piece art kan. Semua ni kita boleh tahu game apa yang dia main untuk hari ini, untuk semalam, untuk 7 hari, untuk last 30 hari, semua kita boleh pantau. Okey, yang ke bawah ni lagi satu ni screen time. Okey, kita buka screen time, day limit. Kita boleh limit satu hari anak kita boleh guna handphone tu berapa lama. 3 jam, 4 jam, 5 jam, kita boleh set. Jadi lebih daripada jam dia pegang, handphone tu tak akan berfungsi untuk dia. Kita boleh set limit kat sini. Okey. Contoh hari, macam handphone saya ni hari Isnin sampai hari Jumaat, 3 jam. Tapi Sabtu Ahad no limit lah, dia nak apalah, tapi saya akan ubah sebab Ahad sini sekolah kan, Johor sekolah. Okey, itu satu. Yang kedua, untuk bedtime, waktu dia tidur, kita boleh set hari Isnin, Ahad, Senin sampai Khamis, katalah pukul 9 hingga 7 pagi, kita set kat sini 9-7 pagi. Okey. Jadi 9 malam sampai 7 pagi waktu tidur dia kita set. Jadi selepas pukul 9, bila dia nak akses telefon dia tak akan dapat sebab dia tak boleh on. Dia kena minta kita punya password. Okey. Ini contohlah. Jadi kita boleh set waktu tidur dia, kita boleh set waktu dia menggunakan handphone melalui Family Link. Kita kontrol lalu Family Link kita. Okey. Okey. Ini Safia ni SO01J ni nombor model telefon dia, dan anak saya kedua Zahra Aisyah ni pun ada juga akaun Family Link dia. Jadi setiap anak kita boleh kontrol. Dia tak ada limit berapa banyak. Kita boleh kontrol. Okey. Apa lagi yang ada dekat Family Link ni? Okey, manage setting, kita boleh manage setting. Kita tengok secara control on Google Play, purchase and download. Kita buka, tengok. Kalau saya set all content, maksudnya semua apa yang melibatkan Play Store, dia nak beli ke, dia nak install app ke, apa semua, dia mesti minta kebenaran saya lah. Jadi kita boleh kontrol kat situ. Okey. Lepas tu apps and game, movie, dia nak tengok movie, kita boleh bagi dia
umum ataupun bawah 13, 18 SX atau jadi kita boleh kontrol. Kat situ semua boleh kontrol. Jadi dia akan tapis anak kita punya. Okey. Tu antara dia. Kemudian filter on Google Chrome. Kita boleh cuba untuk block daripada dia melalui web yang tak sesuai dengan usia dia. Okey, kat situ kita boleh kontrol, nampak. Kemudian sama juga dengan Google Search, dia akan cari safe search semampu dia lah. Jadi kalau dia type bukan-bukan, dia takkan dapat keluar. Google Assistant ni saya kasih on sebab dia boleh guna suara, audio atau mencari maklumat melalui Google Assistant. Dia boleh bercakap dengan Google. Okey, kita boleh set. Android Apps, ni Android Apps tadi kita dah buat. Kita boleh limitkan dia, tengok kolom tepi sini. Boleh bagi, boleh block, boleh limit. Okey, yang tadi seperti tadi. Location kita boleh on, kita boleh tahu selagi dia bawa handphone tu ke mana, kita boleh pantau sebenarnya anak kita kat mana. Kan sangat membantu kan. Okey, baik. Itu je lah akaun. Ni akaun dia, Safia Iza, email dia, hari jadi dia, gender dia, semua ada. Jadi kita jangan tipu lah. Kita nak selamat, kita letak. Okey, kita guna teknologi ni. Jadi itulah yang lain-lain YouTube Kids apa semua kita boleh kontrol. Jadi secara tak langsung dalam musim PKP ni banyak masa mereka pegang gadget untuk pembelajaran online, tapi dalam 1, 2, 3 jam lepas mereka selesai tu ada mereka pegang telefon lagi. Apakah mereka buat? Berapa jam sehari mereka buat? Jadi apa yang saya cuba sampaikan, saya nak kongsi satu apps yang boleh kita kontrol supaya anak kita tidak melampaui batas sebagai seorang budak yang bawah umur, masih bersekolah untuk pegang gadget. Okey, jadi mungkin tak berapa nak jelas. Kalau yang dah jelas tu terima kasih. Kalau yang belum tu explore. Bagi explore mana-mana site mengenai family link, saya syorkan kita guna dalam waktu PKP ni untuk pembelajaran anak dan juga untuk kesihatan fizikal, mental dia dalam mengharungi PKP dalam keadaan gadget di tangan. Bagaimana kita nak kontrol? Jadi yang baik follow, yang tak baik letak tepi. Saya cuma kongsi. Kalau benda ni bermanfaat pada semua, saya minta subscribe, like dan share. Semoga saya diberi kekuatan untuk buat lagi konten yang membina. Okey, kita jumpa lagi. Salam.